Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Ini adalah sebuah insiden di mana kita melihat rakyat Malaysia dan juga negara-negara lain diserang, dianiaya dan diperlekehkan oleh kumpulan dan negara yang tidak bertanggungjawab. Ini adalah sebuah insiden serangan orang awam yang mengorbankan nyawa rakyat kita dan juga rakyat negara lain. Tapi sehingga hari ini keadilan tidak diberikan kepada mangsa dan pihak-pihak yang berwajib tidak dihukum, dan dari hari ke hari kita semakin lupa dengan insiden ini. Insiden apa? Insiden MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kapal tersebut? Kenapa ia terhempas di sana dan kenapa sehingga hari ini tiada laporan rasmi menjelaskan situasi sebenar? Itulah persoalan yang kita akan bincangkan hari ini. Dengan menggunakan fakta dan laporan rasmi yang ada, hari ini kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan MH17. Tajuk tunggal Buletin Utama, negara berkabung kepulangan 20 jenazah mangsa MH17. I mean, it's a total disaster and a total tragedy, and Только что сбили самолет, группа минера за Янакиева упал. Сейчас поехали. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится. Назад? 30 минут назад где-то. Ну что у вас там? Короче, стопудово гражданский борт. Untuk memahami latar belakang kes, kita faham dulu situasi di Ukraine pada tahun 2014. Konflik di antara Rusia dan Ukraine bermula pada 21 November 2013, di mana Presiden Ukraine ketika itu Viktor Yanukovych digulingkan. Ini menimbulkan kemarahan penyokong Viktor yang kebanyakannya berada di wilayah timur dan selatan Ukraine. Mereka kemudian memutuskan untuk menubuhkan satu gerakan pemberontak. Dan semenjak dari hari itu, konflik di antara Rusia dan Ukraine berterusan sehinggalah ke awal tahun 2014 di mana kumpulan-kumpulan pemberontak ini disokong oleh Rusia. Dan disebabkan konflik dan serangan berterusan antara dua negara ini menyebabkan kebanyakan syarikat penerbangan akan mengelak daripada mengambil laluan udara Ukraine di sebelah timur. Sekarang berbalik kepada MH17, kapal jenis Boeing 777 dijadwalkan berlepas dari lapangan terbang Schiphol di Amsterdam pada pukul 10.31 pagi dan menuju ke lapangan terbang Kuala Lumpur. Namun pada jam 2.15 petang, MH17 telah hilang dari radar di mana kedudukan terakhir yang dikesan mereka berada di kawasan timur Ukraine dengan ketinggian 33,000 kaki. Pada ketika ini, MH17 dilaporkan terhempas bersama 283 penumpang termasuk 15 anak kapal di daerah Harabov, sebuah daerah di timur Ukraine. Warga negara mangsa yang terkorban termasuklah Malaysia, Belanda dan beberapa mangsa dari negara yang berbeza. Kawasan Harabov ni pula dikawal dan diduduki oleh kumpulan pemberontak pro-Rusia. Bila disiasat, mereka menafikan sebarang kaitan dengan tragedi ini dan mengatakan yang laluan udara di kawasan itu tidak sepatutnya dilalui oleh kapal-kapal komersial. Selain menyalahkan kerajaan Ukraine menyebabkan MH17 terhempas. Insiden ini mengejutkan seluruh penduduk dunia sebab 4 bulan sebelum itu, sebuah kapal iaitu MH370 hilang tanpa jejak. Ditambah misteri lagi bila kali ini MH17 pula yang ditembak jatuh. Presiden Ukraine pada ketika itu yang menggantikan Viktor tadi dikenali sebagai Petro Poroshenko melabelkan tindakan ini sebagai satu tindakan pengganas semata-mata ingin memberontak. Presiden Rusia pula yang pro pengganas tadi iaitu Vladimir Putin mengatakan yang tragedi ataupun konflik seperti ini tidak akan berlaku sekiranya negara itu berada dalam keadaan yang aman damai. Sekarang masing-masing menuduh sesama sendiri. Ini berterusan dengan kedua-dua pihak enggan bertanggungjawab dan bekerja sama secara langsung. Ini merumitkan lagi siasatan. Hanya satu cara untuk mencari jawapan di sebalik situasi yang rumit ini, iaitu dengan siasatan dari Malaysia dan Belanda. Dua negara ini dan negara-negara lain yang terlibat menubuhkan Joint Investigation Team JIT, satu kumpulan antarabangsa untuk negara-negara ini bergabung dan menyiasat apa yang terjadi. Di peringkat awal, sejurus selepas
selepas tragedi ini berlaku, hanya pro pembangkang Rusia yang mempunyai akses penuh ke seluruh kawasan dan mereka melarang sesiapa pun daripada campur tangan, termasuklah penyiasat dari Ukraine sendiri. Apatah lagi penyiasat dari negara lain, termasuklah Malaysia dan Belanda. Apa yang mencurigakan, siasatan mendapati mereka memindahkan kesemua mayat ke satu kawasan sahaja. Selain itu, mereka juga menyelongkar barang-barang peribadi penumpang MH17. Situasi ini bukan sahaja tidak adil, tetapi juga satu tindakan yang tidak menghormati keluarga mangsa. Selain mengganggu kawasan kejadian, sehinggakan pihak berkuasa dari seluruh negara yang terlibat menyeru dan menggesa Presiden Putin untuk membuka siasatan secara terbuka dan juga membuka akses untuk masuk ke kawasan ini dengan serta-merta. Namun begitu, pro pembangkang Rusia ni masih lagi mengatakan yang mereka mengawal kawasan kejadian dengan cukup baik untuk mengelakkan sebarang pemalsuan bukti. Padahal apa yang diorang buat di situ sangat-sangat mencurigakan. Kenapa menghalang pasukan siasatan untuk masuk? Kenapa mayat dialihkan dan kenapa barangan mangsa diselongkar? Seakan cuba untuk menghapuskan bukti. Hanya 4 hari selepas itu, pada 21 Julai 2014, setelah mendapat tekanan, barulah pro pembangkang Rusia ni membenarkan ahli penyiasat Belanda untuk mengakses kawasan untuk mengenal pasti mayat dan juga mencari mayat yang masih hilang. Sementara tu, penyiasatan yang lebih lanjut dilakukan untuk mencari punca tragedi ini. Satu persoalan yang timbul, di sebalik semua ni, apa yang Malaysia lakukan? Adakah kita berdiam diri? Adakah kita rela dibuli? Negara kita bertungkus lumus untuk mencari kebenaran, tidak gentar dengan ancaman tentera pemberontak Ukraine. Misi yang diketuai oleh Kolonel Muhammad Sakri Husin yang pada waktu itu Setiausaha Utama Majlis Keselamatan Negara ditugaskan untuk mendapatkan kotak hitam MH17. Dia membuat kenyataan yang dia ada berjanji dengan Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Datuk Seri Najib Razak, yang mereka sanggup untuk menggadaikan nyawa demi untuk membawa balik kotak hitam MH17. Ini adalah untuk maruah negara Malaysia. Kena-kena lagi, beberapa bulan sebelum itu ialah kehilangan MH370 dan masih lagi menjadi satu misteri. Dan menurutnya, kalau Malaysia tidak mendapatkan kotak hitam tersebut, Malaysia akan dilihat sebagai sebuah negara yang lemah. Itulah kenyataan yang datang dari Kolonel Sakri Husin. Satu kenyataan yang melambangkan walaupun Malaysia dianiaya oleh sebuah negara besar, tapi kita tidak mudah untuk dibuli. Untuk mendapatkan kotak hitam ini, kumpulan yang diketuai oleh Kolonel Muhammad Sakri terpaksa masuk ke sarang pemberontak dan berhadapan dengan kumpulan bersenjata. Semasa berada di sana, mereka terpaksa melalui 12 jam rundingan dengan tentera pemberontak sebelum 2 kotak hitam diserahkan pada 22 Julai 2014. Satu perkara yang saya agak risau, bila tiba-tiba di pertengahan jalan, saya pasti dia ni di border. Kereta api itu berhenti. Bila kereta api itu berhenti, saya lagi rasa astagfirullahaladzim. Saya berdoa saja apa yang boleh buat. Saya ustaz yang ada apa dan ni, yang rakan-rakan lain, semua apa dan ni rasa tension betul. Black box tu diletakkan dalam haversack, backpack tu. Masukkan dalam tu, saya beritahu pada Mustafa, kata, Mus, you must make sure this is the value item that you carry. Regardless of anything, you must die also with this. Pencarian kotak hitam MH17 akhirnya berjaya dan usaha mereka ni dipuji oleh kerajaan Belanda sendiri. Akhirnya pada Oktober 2015 barulah laporan siasatan dikeluarkan. Lembaga Keselamatan Belanda mengeluarkan kenyataan yang kapal MH17 ada menunjukkan kesan letupan peluru berpandu yang sepadan dengan peluru berpandu Buk milik Rusia. Kotak hitam MH17 menunjukkan yang selepas MH17 ditembak, kokpit kapal ini terpisah dari badan dan disinilah kapal itu menjunam. Walaupun bukti-bukti ini sudah dikemukakan, Rusia masih menafikan hal ini dan menuduh yang peluru berpandu ini dilancarkan oleh pasukan tentera Ukraine sendiri. Di sini, sekali lagi, kita melihat tunding-menunding di antara mereka. Masing-masing tidak mahu bertanggungjawab. Hasil siasatan kemudian mendedahkan lagi. Gambar dan video menunjukkan pada hari tragedi MH17 terhempas, satu peluru berpandu 9M38 series dibawa masuk ke Ukraine dan menuju ke lokasi yang disyaki tempat ia dilancarkan dan menghentam MH17. Bukan itu sahaja,
Mereka juga menemui cebisan peluru berpandu di jasad kru pesawat. Menguatkan lagi bukti bila keluarnya audio perbualan di antara pemberontak dengan ketua mereka. Perbualan ni ketika mereka melaporkan tertembak pesawat MH17. Только что сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Сейчас поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится... назад. 30 минут назад где-то. Ну что у вас там? Короче, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот, как и, народу много там? Да пиздец. В обломки прямо во дворы падали тут. Так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. Вооружение есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, там полотенце такое, туалетная бумага. Bukti-bukti yang ada ni mencadangkan yang MH17 ditembak menggunakan peluru berpandu yang digunakan oleh pembangkang pro-Rusia. Tapi ini semua perlu dibuktikan di mahkamah. Bak kata pepatah orang putih, "You are innocent until proven guilty." Anda seorang yang tidak bersalah selagi belum dibuktikan bersalah. Membawa kita kepada persoalan seterusnya. Siapa yang perlu dibawa ke muka pengadilan? Siapakah orang-orang yang bertanggungjawab dan patut diadili? 4 tahun selepas kejadian MH17 ni terhempas, pihak berkuasa Belanda mengumumkan nama-nama suspek pada 19 Jun 2019. Mereka yang bertanggungjawab di atas insiden ini ialah Igor Girkin, bekas kolonel di agensi perisikan Rusia iaitu FSB, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov dan seorang warga negara Ukraine, Leonid Karchenko. Igor adalah Menteri Pertahanan di kota Donetsk, Ukraine Timur yang dikuasai oleh pemberontak. Igor Girkin pula mempunyai seorang pembantu iaitu Sergei Dubinsky yang berkhidmat di agensi perisikan ketenteraan GRU Rusia dan selalu berhubung dengan pihak Rusia. Rakan sebahat mereka iaitu Oleg Pulatov adalah bekas tentera dalam pasukan khas GRU Rusia yang ketika itu memegang jawatan sebagai timbalan ketua di agensi perisikan di kota Donetsk, Ukraine. Suspek yang terakhir yang juga satu-satunya warga negara Ukraine iaitu Leonid Karchenko pernah berkhidmat sebagai komandan dan mengetuai pasukan pertempuran di bahagian timur Ukraine. Keempat-empat suspek ini dikatakan akan dibicarakan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di Hague, Belanda pada Mac 2020. Dan sekiranya mereka didapati bersalah, mereka berkemungkinan besar akan menerima hukuman penjara seumur hidup. Mac 2020 sudah pun berlalu. Apa yang terjadi dengan mereka? Semasa hari perbicaraan ni, tiada satu pun suspek yang hadir. Mereka hanya mengantar wakil seakan-akan cuba mengelak daripada menghadiri mahkamah. Dan sehingga kini, perbicaraan ke atas semua suspek masih lagi di dalam proses seperti tiada penghujung. Sehinggalah penghujung tahun 2020. Bukan sahaja belum ada individu yang dibawa ke muka pengadilan, yang lagi menyedihkan, masih ada keluarga mangsa yang sehingga kini belum menemukan jasad ahli keluarga diorang. Apatah lagi untuk mendapatkan keadilan untuk mereka. Ini adalah satu insiden penganiayaan. Sama ada sengaja ataupun tidak. Malaysia pula masih lagi bertungkus lumus untuk mencari kebenaran. Begitu juga dengan negara Belanda. Untuk Rusia pula, mereka menganggap ini sebagai satu konspirasi teori ataupun kabar angin. Mereka menganggap ini adalah satu tuduhan yang bias bermotifkan politik. Untuk kita pula, banyak persoalan yang bermain di minda. Adakah suspek-suspek ini akan dibuktikan bersalah di mahkamah secara langsung memberikan keadilan kepada mangsa? Kita hanya boleh tunggu dan lihat. Dan itulah dia kes MH17 yang berlaku pada tahun 2014 sehingga hari ini belum lagi selesai. Terima kasih kerana menonton. Semoga video pada hari ini dapat memberikan anda maklumat-maklumat yang berguna tentang sejarah ataupun insiden yang pernah berlaku di negara kita. Siapa yang sangka kita sebuah negara yang kecil tetapi kita tidak rela dibuli. Kita mahukan keadilan untuk mangsa-mangsa MH17. Macam yang saya cakap tadi, kita hanya boleh tunggu dan lihat. Apa yang saya sampaikan semuanya daripada laporan dan fakta yang rasmi. Namun begitu, pastikan anda sendiri jalankan penyelidikan anda. Dan kalau ada maklumat yang saya terlepas, bolehlah tinggalkan maklumat tersebut di ruangan komen di bawah. Apa pendapat anda?
tentang MH17. Sebelum saya menutup video pada hari ini, macam biasa ada giveaway yang berlangsung sehingga 30 hari bulan. Untuk soalan hari ini, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Pemenang akan dipilih dan akan dimaklumkan pada 30 hari bulan 12. Apa-apa pun, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik setiap hari di Kubigo Bigo. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo Bigo menarik setiap hari.